Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan pertemuan kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang lalu pada minggu lepas kita telah mempelajari akan tajuk hudud ataupun hukuman had kepada orang yang menuduh zina, iaitu hukuman had, hukuman hudud kepada orang yang menuduh zina yang disebut di dalam kitab fiqh sebagai hukuman qazaf. Maka hendaklah orang yang menuduh zina tersebut dan tuduhan tersebut tidak sabit kepada orang yang dituduh, maka si penuduh perlu disebat sebanyak 80 kali rotan. Itu telah kita maklum pada minggu lepas. InsyaAllah pada minggu ini kita akan melihat beberapa keadaan yang menyebabkan hukuman had itu boleh digugurkan kepada orang yang menuduh, yang membuat tuduhan qazaf tersebut. Iaitu di dalam kitab Idaman Penuntut menyebut sebanyak 4 kriteria keadaan yang boleh kita gugurkan dalam hukuman hudud ke atas kesalahan menuduh zina ataupun kesalahan qazaf. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, di dalam kitab Idaman Penuntut menyebut ada saksi, iaitu bayyinah, iaitu 4 orang lelaki, sama ada yang dituduh itu orang lain ataupun isteri dia sendiri. Bermakna dalam keadaan ini tuduhan zina tersebut tidak menjadi tuduhan semata-mata, dan tuduhan tersebut telah sabit kepada orang yang melakukan penzinaan. Jadi orang yang berzina, apabila dia berzina sedangkan dia telah berkahwin, maka hendaklah si penzina itu dihukum dengan rejam sampai mati, manakala sekiranya dia ghairu muhsan, dia belum berkahwin ataupun belum melakukan nikah persetubuhan dengan nikah yang sah, maka hendaklah dia disebat 100 kali rotan bagi orang yang merdeka. Maka terlepaslah dia daripada hukuman qazaf. Manakala dalam keadaan yang kedua, si penuduh itu dimaafkan oleh orang yang dituduh. Seperti contoh, seorang lelaki menuduh seorang lelaki ataupun seorang perempuan, kemudian tuduhan yang dilemparkan kepada mereka tidak sabit kerana barangkali tidak ada saksi yang cukup ataupun tidak ada ikrar ataupun tidak ada pengakuan daripada orang yang dituduh, maka sepatutnya orang yang dituduh itu perlu dihukum dengan hukuman hudud sebanyak 80 kali rotan bagi tuduhan qazaf, melemparkan zina kepada seseorang. Maka sekiranya tuduhan tersebut sabit, kemudian dimaafkan oleh orang yang dituduh, maka orang yang dituduh itu boleh dilepaskan daripada tuduhan qazaf tersebut. Manakala keadaan yang ketiga,
InsyaAllah kita sambung pada bab yang ketiga dan bab ketiga dan bab yang keempat. Baik, pada ciri yang ketiga atau bab yang ketiga, iaitu dengan berlian dalam masalah suami isteri sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam bab lian. Lian adalah seorang lelaki yang lian adalah dalam kes seorang lelaki yang ingin melaknat isterinya, ataupun dalam keadaan ini seorang lelaki menuduh isterinya berzina. Kemudian apabila ditanya kepadanya apakah betul dia menuduh isterinya berzina, maka dia menukar pengakuannya kepada hanya perlian ke atas isterinya sahaja. Tidak bermaksud dengan menyatakan qazaf ke atas isterinya. Maka ketika ini hukuman kepada lelaki itu, kepada suami tersebut, asalnya perlu dihukum dengan hukuman qazaf 80 kali rotan. Kemudian apabila dia bertukar pengakuannya kepada li'an, dia kata saya hanya berli'an sahaja dengan maksud hendak menyakiti hati isterinya sahaja, maka ketika itu gugurlah hukuman qazaf 80 kali rotan ke atas si suami tersebut yang melakukan tuduhan zina kepada isterinya. Baik, yang keempat, iaitu dengan ada pengakuan ikrar yang dituduh mengakui betul ia ada berzina. Pada asalnya, seorang lelaki itu menuduh seorang perempuan ataupun seorang lelaki berzina, tetapi tidak ada saksi dan tidak ada ikrar daripada orang yang dituduhnya. Maka ketika itu seorang yang menuduh seorang lagi berzina, maka hendaklah dia dikenakan hukuman qazaf 80 kali rotan. Maka sebelum hukuman qazaf itu dilaksanakan kepada orang yang menuduh, orang yang dituduh itu tiba-tiba dia mengaku sebenarnya dia ada melakukan zina, maka gugurlah hukuman had ke atas lelaki yang menuduh yang asalnya tuduhan tersebut tidak sabit, dan sabitlah hukuman kepada orang yang mengaku sebagai ia berzina. Maka hendaklah ia dihukum dengan had zina. Sekiranya belum berkahwin, maka dihukum dengan 100 kali sebatan. Sekiranya sudah pun berkahwin, ia ini golongan yang muhsan, maka hendaklah ia direjam dengan rejaman sehingga mati. Baik. Pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iaitu dengan sebab yang menuduh mempusakai had itu. Seperti contoh yang diberikan oleh pengarang kitab Idaman Penuntut ini, misalnya umpama dua orang adik-beradik, seorang abang menuduh adiknya berzina dengan tanpa ada bayyinah, iaitu dengan tanpa tiada penyaksian 4 orang lelaki, maka tetaplah ia kena hukum had. Maka si abang itu perlu dihukum dengan hukuman had. Maka sebelum abang tersebut yang menuduh itu dihukum dengan hukuman had, maka tiba-tiba ia mati dengan sebab sakit, aksiden dan sebagainya, maka tiada waris lain, maka sebenarnya hukuman had itu dipusakai oleh adiknya yang dituduh itu. Oleh kerana adiknya yang dituduh itu menjadi mangsa tuduhan abangnya sendiri. Sepatutnya abang dia yang disebat dengan 80 kali rotan. Maka ketika itu gugurlah hukuman had itu daripada adiknya yang dituduh oleh Allah yarham abangnya sendiri. Maka ulama menyebut kepada kita ada 5 perkara yang boleh menggugurkan seseorang daripada
dikenakan hukuman had. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengetahui hukuman-hukuman ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengelak daripada melakukan qazaf kepada seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.